Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pencapaian penembusan internet di negara ini pada kadar 67% tidak lagi dibanggakan. Memandangkan ada negara di Asia seperti Korea Selatan telah mencapai 100%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Sheikh sebagai berkata Malaysia bukan sahaja sekadar mahukan penembusan perkhidmatan internet 100% tetapi turut menyasarkan peningkatan kualiti perkhidmatan berkenaan terutamanya di kawasan luar bandar. Namun ada pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha mendepani cabaran itu kini giat dilakukan apatah lagi hanya berbaki kurang 6 tahun sebelum negara mencapai wawasan 2020 yang antaranya menetapkan masyarakat berinformasi. Maka kemasukan teknologi maklumat secara besar-besaran giat dilakukan kini untuk mencapai wawasan berkenaan pertempatan penduduk yang bertebaran di seluruh negara serta teknologi sistem jalur lebar yang merangkumi kabel dasar laut dan menara telekomunikasi antara cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan ke arah meningkatkan kadar penembusan internet yang lebih tinggi. Dan saudara, menerusi pembentangan bajet 2014, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan peruntukan sebanyak 5.75 juta untuk projek fasa 2 jalur lebar kelajuan tinggi HSBB termasuk projek kabel dasar laut dan menara penghantaran telekomunikasi. Jelas jalur lebar bukan lagi satu kemewahan tetapi satu keperluan yang tidak kira di bandar ataupun desa atau apa pekerjaan anda. Dan dalam era digital dan inisiatif jalur lebar menjelang 2020 harus kita sebagai rakyat memahami kerana kerjasama semua pihak dan komitmen tinggi amat diperlukan agar hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi tercapai. Dan itu antara fokus perbincangan hari ini bersama Puan Nur Akmal Shah Minan, pengarah kanan bahagian pengurusan jalur lebar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, dan perbincangan juga menyentuh mengenai sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia yang akan disambut Sabtu ini di Kota Kinabalu, Sabah. Baiklah, saya Miza Yusri Muhammad, kita kembali seketika nanti. Menonton program kegemaran anda pada bila-bila masa dan di mana jua bukan lagi masalah. RTM juga tidak terlepas dari kemudahan akses melalui teknologi telefon atau gadget pintar. Anda bolehlah memuat turun aplikasi RTM Mobile dan seterusnya menonton TV1, TV2, TVI, Muzik Aktif, MyClick dan juga saluran-saluran radio RTM. Selain paparan aplikasi yang menarik dan mesra pengguna, ia juga memudahkan pengurusan tentatif anda sebagai pemberitahu waktu rancangan-rancangan pilihan TV dan radio anda. Oh ya, rancangan pilihan saya akan bermula 5 minit lagi. Selamat menikmati RTM Mobile di mana jua. Baiklah, saudara, bertemu kembali. Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM terus berusaha menambah baik prasarana komunikasi bagi meningkatkan kadar penggunaan jalur lebar ke tahap yang lebih tinggi. Dan terkini, SKMM berjaya melonjakkan kadar penembusan jalur lebar isi rumah kepada 67.3% berbanding 55.6% pada tahun 2010, dan perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari dalam sidang parlimen baru-baru ini. Kejayaan itu antaranya melalui inisiatif perluasan kemudahan internet kelajuan tinggi melalui projek jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB. Dan selain itu, pelbagai usaha susulan sedang dilaksanakan untuk terus meningkatkan kadar penembusan jalur lebar negara.
Antaranya projek HSBB Fasa 2, jalur lebar pinggir bandar SUBB dan mendirikan menara telekomunikasi di kawasan luar bandar. Dan projek paling bermakna tahun ini ialah melancarkan satelit Miasat 3B yang akan dilancarkan di European Spaceport di Kourou, France, Guiana pada 29 Mei ini. Satelit itu dibangunkan untuk menyediakan transponder tambahan dikuasakan 48 gelombang yang berfungsi untuk meluaskan perkhidmatan terus ke rumah dan terminal aperture sangat kecil di seluruh Malaysia, India, Indonesia dan Australia pada slot orbit 91.5 timur, dan satelit baru itu akan menambah sekali ganda KU gelombang Miasat pada lokasi orbit dan akan mewujudkan satu daripada lokasi orbit paling berkuasa dan lasak di rantau ini. Satelit berkenaan akan dilancarkan di pusat pelancaran Ariane 5 ECA dan diletakkan lokasi sama Miasat 3 dan Miasat 3A. Miasat adalah pembekal utama perkhidmatan komunikasi satelit utama kepada badan penyiaran antarabangsa, platform terus rumah ke rumah dan operator telekom. Syarikat berkenaan memberi perkhidmatan kepada lebih 150 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropah dan Australia, dan pada 10 Ogos 2005, Miasat 5 dilancarkan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan jalur lebar kemudahan direka bentuk untuk menyediakan keupayaan satelit berkuasa tinggi bagi kegunaan industri teknologi komunikasi dan maklumat selain menyokong inisiatif strategi kerajaan. Dan Miasat 5 memberikan 3 Gbps keupayaan jalur lebar satelit merentasi Malaysia dan digunakan oleh pengendali telekomunikasi tempatan bagi menyokong program pemberian perkhidmatan sejagat dan inisiatif jalur lebar kebangsaan NBI selain meningkatkan akses jalur lebar di kawasan terpencil. Dan selain itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan meminta kerjasama Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kerajaan Negeri untuk memulakan pembinaan infrastruktur bagi kemudahan jalur lebar supaya dapat memenuhi tuntutan kemasukan data lebih tinggi pada masa depan. Baiklah, perkembangan pesat telekomunikasi di Malaysia selari arus dunia meletakkan negara antara terbaik dalam penyediaan kemudahan telekomunikasi dan bermula pada tahun 1886. Sebaik saja sistem rangkaian telegraf diperkenalkan dan seterusnya revolusi telefon pada tahun 1891, prasarana telekomunikasi di negara ini terus melonjak. Dan pada tahun 2012, jumlah pengguna internet di negara ini mencecah 18 juta orang dan dijangka meningkat kepada 25 juta orang menjelang tahun depan. Kadar penembusan jalur lebar isi rumah pula naik kepada 66.8% pada akhir Jun 2013. Manakala dengan kadar penembusan telefon mudah alih melebihi 100%, kini terdapat 42.6 juta langganan. Malah penggunaan telefon bimbit di Malaysia adalah yang ketiga tertinggi di Asia Pasifik serta melebihi negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Dari sudut teknologi pula, Malaysia tidak terkebelakang dengan adanya sistem telekomunikasi generasi ketiga 3G, perkhidmatan talian pelanggan digital asimetrik ADSL dan Wi-Fi. Pengenalan dasar jalur lebar negara pada Mac 2010 disambut dengan penuh kesungguhan dan kerja keras. Ini termasuk pembinaan lebih banyak menara telekomunikasi di seluruh negara, kampung tanpa wayar atau Wi-Fi, agihan komputer netbook dan skim latihan berkomunikasi secara berhemah. Bagaimanapun, perjalanan telekomunikasi negara tidak melalui jalan mudah. Fasa demi fasa pembangunan prasarana dilaksanakan membabitkan sektor swasta sehingga Malaysia muncul antara negara utama di rantau ini yang mempunyai perkembangan pesat industri telekomunikasi. Lebih menariknya, kemajuan pesat teknologi telekomunikasi turut memangkin bidang lain seperti multimedia, penyiaran, komunikasi dan maklumat. Pengenalan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 CMA pula mewujudkan gabungan di antara multimedia dan teknologi maklumat IT.
Penyediaan kemudahan ini menjadikan masyarakat lebih berpengetahuan dan bermaklumat. Manfaat jalur lebar di negara ini tidak hanya didominasi oleh masyarakat elit di bandar tetapi turut dinikmati masyarakat luar bandar melalui pelbagai program yang dirancang untuk mereka. Antaranya ialah program Pusat Jalur Lebar Komuniti yang dilihat memberi kesan amat positif. Dan dalam pada itu, masyarakat di Malaysia yang ditemui berpendapat jalur lebar kini merupakan satu keperluan dalam kehidupan sehari-hari dan ia memberi sumbangan dalam mempermudahkan urusan harian mereka mengikut perkembangan global dalam capaian yang pantas. Dan bagi mengetahui pandangan orang ramai tentang penembusan jalur lebar di bandar, wartawan Zarul Fahmi Karudin ada butirannya. Kadar penembusan jalur lebar di negara pada ketika ini mencecah 66.7% dan jika dibandingkan pada tahun 2008 ia hanya mencecah 22%. Dan ia satu perkembangan yang baik dalam kiraan 6 tahun ini dan di mana pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk melebarkan penggunaan jalur lebar di dalam negara. Namun di bandar, adakah masyarakat yang bergelar sebagai pengguna jalur lebar ini telah pun berpuas hati terhadap perkhidmatan yang diterima? Untuk mengetahui tentang apa yang mereka rasakan, kita dapat reaksi dan juga pandangan mereka. Masih berpuas hati juga. So far berpuas hati lah. Tak ada masalah apa-apa lagi. Even kalau macam dekat tempat pendalaman pun rasanya macam okey je so far. Kan kita masih negara nak membangun Jika nak compare dengan negara lain, macam kita punya kerajaan ada inisiatif dalam nak meningkatkan jalur lebar. Tapi kalau tengok masih ada setengah tempat tu dia punya penerimaan masih kurang dan menyebabkan ketersampaian contoh masyarakat, mobiliti masyarakat tergendala jugalah. Saya sangat berpuas hati dengan jalur lebar sekarang sebab dia memudahkan semua orang untuk cari informasi lah kan. Selain itu kita juga boleh berhubung melalui social networking dan banyak kerja yang kita boleh buat dalam tu. Memudahkan urusan lagi lah. Kerajaan pun orang cakap pun tak berdiam diri, orang cakap kan. Tak berdiam diri maksud saya tadi ada lagi orang cakap peningkatan demi peningkatan yang dibuat oleh kerajaan. So far okey, maksud saya tadi ada setengah lagi kampung yang belum dapat. Orang cakap orang kampung pun sekarang pun dah moden kan. Mesti nak serve ni, nak serve tu kan. Nak berbisnes, banyak orang kampung sekarang ni banyak yang membuat bisnes. So dia orang belum kat internet sebenarnya. Itu pandangan saya lah. So alhamdulillah lah orang cakap kerajaan pun orang cakap kerajaan tak terlepas pandang terhadap orang cakap perkembangan internet kita di Malaysia ni. Itu dia tadi pandangan orang ramai mengenai jalur lebar. Baiklah, strategi pelaksanaan jalur lebar negara atau dikenali sebagai Pelan Jalur Lebar Negara NBI adalah strategi yang dapat mengembangkan penggunaan jalur lebar ke seluruh negara dan pada tahun 2007 Kerajaan Malaysia telah menetapkan sasaran jalur lebar di mana untuk mencapai 50% kadar penembusan jalur lebar bagi setiap isi rumah pada penghujung tahun 2010 dan pada tahun 2010 iaitu pada 20 Mac 2010 5 inisiatif telah diperkenalkan dan antaranya adalah Pusat Internet Rakyat dan Pusat Mini Komuniti Jalur Lebar, inisiatif 1 juta netbook untuk diedarkan kepada pelajar dari keluarga miskin di seluruh negara, penubuhan e-kios, Pusat Jalur Lebar Komunikasi ke Rumah dan perluasan liputan selular dan pelaksanaan fasa kedua projek jalur lebar kelajuan tinggi yang diumumkan kerajaan pada bajet 2014 dilihat dapat mengatasi masalah perkhidmatan internet di kawasan pinggir bandar yang didakwa perlahan dan sentiasa terputus dan fasa kedua projek penyediaan perkhidmatan jalur lebar kelajuan tinggi HSBB dengan kerjasama pihak swasta itu melibatkan kos pelaburan sebanyak 1.8 bilion ringgit dan ini bermanfaat untuk rakyat yang tinggal di kawasan pinggir bandar kerana jaringan HSBB akan diperluas dengan kelajuan capaian internet dipertingkatkan antara 4 hingga 10 megabyte sesaat dan berkongsi kemajuan program berkenaan di studio ketika ini ialah Puan Nur Akmal Shah Minan, pengarah kanan bahagian pengurusan jalur lebar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM
ke studio. Terima kasih Puan nak kembali studio bersama kami hari ini untuk membincangkan mengenai jalur lebar. Baiklah, sebagai permulaan, Puan boleh tak gambarkan kepada kami dan juga penonton apa pencapaian kadar penembusan jalur lebar negara ketika ini, berapa perbezaan peratusan berbanding beberapa tahun kebelakangan ini? Okey. Setakat ini ya, maklumat statistik kita yang terkini, kita sudah pun mencapai 67.3% ya, penembusan jalur lebar isi rumah. Yang mana kalau kita mengikut sasaran pertumbuhan kita amatlah positif. Kita juga telah melepasi sasaran yang ditetapkan oleh Badan Antarabangsa ya, yang mana sasaran yang ditetapkan untuk negara membangun seperti Malaysia adalah untuk mencapai 40% isi rumah. Tetapi kita telah pun melepasi sasaran itu seawal tahun 2010. Dan ini adalah satu pencapaian yang amat membanggakan bagi Malaysia kerana kita berjaya mencapai tahap 67.3%. Dan bagi pencapaian pada setiap negeri ya, kita dapati jurang tidak berapa luas antara negeri-negeri. Semua negeri kebanyakannya ya melebihi 50% isi rumah, dan masih ada satu atau dua negeri yang masih berada di bawah paras 50%. Jadi ini di negeri-negeri manakah yang Puan katakan tadi di bawah 50%? So kita masih ada negeri seperti Kelantan dan Perak yang perlu kita tingkatkan. Okey. Baiklah, jadi apa agaknya menyumbang kepada peningkatan ini? Dan seperti Puan kata tadi, pada 2010 dijangkakan untuk mencapai 50% dan tahun ini sudah mencapai 67.3%. Jadi apakah yang menyumbang kepada peningkatan ini? Jadi sebenarnya semenjak dilancarkan inisiatif jalur lebar kebangsaan yang kita dengar tadi, inisiatif seperti pusat internet, kampung tanpa wayar, pembangunan menara telekomunikasi dan juga dasar kerajaan yang menyediakan satu iklim ataupun rangka kerja ya, kawal selia dan pembangunan industri yang menggalakkan pelaburan dalam memperluaskan infrastruktur jalur lebar. So itu adalah di antara momentum yang sudah kita bangunkan sejak awal lagi, malah bermula pada tahun 2007 lagi ya, yang mana hasilnya kita dapat melihat peningkatan yang amat ketara, berlipat kali ganda daripada awal inisiatif yang kita hampir 3 kali ganda ya, kalau kita lihat daripada tahun 2008 yang mana kita hanya setakat 22% dan kita telah mencapai 67% hari ini. Jadi adakah boleh dikatakan bahawa para belia yang banyak menyumbang bahawa peningkatan ini, penggunaan para belia itu sendiri? Ya, mengikut kita punya statistik ya, peratusan para belia adalah melebihi 50% yang berumur di antara 21 sehingga 35 tahun. So mereka sebenarnya adalah penyumbang utama kepada peningkatan penembusan jalur lebar. Ya, kalau dilihat untuk di pejabat dan di sekolah bagaimana Puan? Peningkatan dia berbanding pada beberapa tahun kebelakangan ini. Sebelum ini sebenarnya akses di pejabat-pejabat kerajaan adalah melalui satu sistem local access network ya, yang mana kita ada satu rangkaian yang khusus untuk kegunaan kerajaan seperti OneGovNet. Dan manakala di sekolah pula kerajaan sedang melaksanakan program One Bistarinet ya, yang mana kesemua 10,000 sekolah akan disambungkan kepada rangkaian jalur lebar. So itu adalah projek yang sedang berjalan sekarang. Dan bila dijangkakan akan? Sebenarnya projek Satu Bistarinet saya rasa sudah pun hampir 70%. So dijangkakan mungkin dalam hujung tahun ini semuanya akan disambungkan, ke semua sekolah akan dapat disambungkan. Semua sekolah maksudnya di dalam bandar ataupun termasuk di luar bandar? Termasuk ya, semua sekolah di dalam bandar dan di luar bandar. Cuma kepelbagaian teknologi itu bergantung kepada lokasi sekolah dan juga jumlah murid di dalam sekolah. So mungkin ada sekolah-sekolah di luar bandar yang mana lokasinya agak pedalaman dan jumlah muridnya juga agak kurang. Jadi ada teknologi seperti tanpa wayar yang akan digunakan. Okey. Baik, selepas dilancarkan pelbagai inisiatif dilaksanakan ya. Jadi mungkin jika kita dapat kongsikan bersama di sini apa agaknya program yang telah
dijalankan untuk meningkatkan inisiatif jalur lebar ini dan apa antara inisiatif yang diambil untuk mengurangkan jurang antara penduduk di dalam bandar juga di luar bandar? Ya. Kita berbalik semula kepada strategi kebangsaan kita di mana kita telah pun merangka satu strategi yang merangkumi kedua-dua aspek penawaran dan permintaan. So penawaran ini asasnya adalah supplier daripada segi infrastruktur dan demand daripada permintaan. So seperti yang telah kita ketahui, projek-projek infrastrukturnya yang seperti jalur lebar berkelajuan tinggi tadi, HSBB, menara telekomunikasi, pusat-pusat internet, kampung tanpa wayar. Tetapi untuk meningkatkan permintaan kerana kita percaya tidak cukup hanya sekadar daripada segi penawaran. So untuk meningkatkan permintaan kita perlu menyedarkan orang ramai tentang apakah manfaat jalur lebar ni kepada mereka. Jadi seawal tahun 2010 kementerian bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan dan juga syarikat perkhidmatan pemberi perkhidmatan telah pun melancarkan satu inisiatif yang mana program jalur lebar yang memberi penerangan kepada orang ramai di mana kita ada karnival jalur lebar untuk memberikan pendedahan tentang kegunaan jalur lebar. Bagaimana jalur lebar boleh meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. So itu adalah inisiatif kerajaan yang saya rasa agak berjaya, yang mana dengan adanya inisiatif itulah kita berjaya meningkatkan penembusan kita melebihi 50% sasaran pada tahun 2010. Dan selain daripada itu, selain daripada program kesedaran dan promosi, kita juga melancarkan satu inisiatif pembangunan aplikasi kandungan dan aplikasi yang mana kita tidak mahu jalur lebar ini hanya sekadar digunakan untuk sebagai medan untuk media sosial bersosial sahaja, tetapi kita mahu aplikasi-aplikasi seperti penyampaian perkhidmatan kerajaan, e-kerajaan contohnya. Jadi kita bersama-sama dengan mampu umpamanya bekerjasama untuk mempromosikan aplikasi yang berada di atas talian. So yang mana pengguna-pengguna contohnya mereka tidak perlu lagi pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan berbaris untuk membaharui lesen mereka boleh melakukannya secara atas talian. Dan kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk melahirkan bakat-bakat dalam bidang industri kreatif ni, yang mana pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah kita adakan pertandingan mencipta video yang berkaitan dengan pendidikan, yang mana kandungan-kandungan ini boleh dimuat naikkan ke laman-laman sesawang untuk diakses oleh pelajar dan juga orang ramai, kerana kandungan-kandungan video ini mengandungi pesanan-pesanan yang positif untuk pengguna internet. Okay, baik, saya tertarik dengan projek Kampung Tanpa Wayar yang telah dimulakan pada 2010 dan difahamkan ia bertujuan untuk memberi capaian Wi-Fi secara hotspot di kampung-kampung yang mungkin masa itu tiada lagi liputan jalur lebar dengan jarak liputan sehingga 300 meter dari tapak pemasangan. Jadi apakah kejayaan dan perkembangannya setakat ini? Setakat ini kita bermula daripada tahun 2010 bila kita mulakan pembangunan Kampung Tanpa Wayar ni, kita telah pun sampai hari ini membangunkan lebih 4,700 kampung tanpa wayar di seluruh negara. Dan ini benar-benar memberi kemudahan kepada pengguna untuk mengakses internet dalam lingkungan liputan kawasan Kampung Tanpa Wayar. Dan ini disambut baik dengan inisiatif pemberian netbook percuma kepada pelajar-pelajar yang berasal daripada golongan yang berpendapatan rendah. So dengan adanya Kampung Tanpa Wayar, mereka boleh membawa netbook yang mereka terima itu untuk mereka mengakseskan internet bagi tujuan pendidikan ataupun untuk mencari informasi-informasi yang mereka perlukan. Okey. Seperti Puan katakan tadi bahawa mungkin kanak-kanak atau para belia orang kata apa teruja dengan adanya jalur lebar ataupun hotspot Wi-Fi secara hotspot di kampung-kampung yang mungkin masih tiada liputan jalur lebar. Jadi bagaimana pula dengan mungkin kalangan ibu bapa yang mungkin agak kurang senang sebab umumlah maklum bahawa kadang-kadang media sosial ramai belia ni menggunakan jalur lebar dan sebagainya untuk media sosial, dan mungkin media sosial itu mempunyai
bagi mereka sendiri memberikan banyak keburukan, sedangkan media sosial banyak membantu dari segi memberi informasi dan sebagainya. Jadi pendapat Puan sendiri? Memang benar, melalui internet adalah dunia tanpa sempadan. Semua bahan-bahan yang untuk kita akses boleh kita akses melalui internet. Apa-apa sahaja yang kita ingin lihat. Jadi MCMC sebahagian daripada program promosi dan kesedaran kita juga ada program seperti pendidikan ya ke arah penggunaan internet secara positif. Contohnya kita ada satu program kempen ya, Klik dengan Bijak. So melalui kempen Klik dengan Bijak ini kita memberi pendedahan kepada pelajar, belia dan mahupun orang awam ya tentang bagaimana internet ini kebaikannya dan bagaimana internet ini boleh juga menghancurkan kehidupan kita. Jadi kami sentiasa ya mengadakan latihan-latihan dan juga program penerangan tentang masalah ini. Jadi walau bagaimanapun ya tentang ibu bapa yang berasa gusar ya dengan perkembangan anak-anak yang terlalu taksub menggunakan internet ini memang tidak dinafikan, tetapi ibu bapa juga sebenarnya memainkan peranan. Jadi kita mempunyai garis-garis panduan yang mana ibu bapa sebenarnya perlu memerhatikan setiap tindakan anak-anak ini bila mereka menggunakan internet. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan orang kata apa kemudahan yang telah disediakan. Sebagai ibu bapa perlu orang kata apa ada batasan, dan begitu juga kepada para belia ataupun remaja. Mungkin mereka harus orang kata memikirkan sendiri apakah perlu atau adakah benda tu memberi kebaikan atau tidak ya Puan? Ya, betul. Baik, saudara, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Hello, I'm Jaluk. Join us in supporting the 7th World Summit on Media for Children happening from the 8th until 10th September 2014 in Kuala Lumpur, Malaysia. Media for 21st Century Children. Let's make it happen. Kerajaan sedar bahawa kanak-kanak merupakan aset terpenting negara. Saban tahun, kita menyaksikan peningkatan kemasukan murid ke prasekolah. Pada tahun 2013 sahaja, enrolment prasekolah telah meningkat kepada 82% bagi kohort umur 4 hingga 6 tahun, berbanding dengan hanya sebanyak 67% pada tahun 2009. Turut mencakupi 24 buah sekolah rendah dan menengah yang diberikan status sekolah berprestasi tinggi yang menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 115 buah di seluruh negara. Baiklah, saudara, bertemu kembali dan kewujudan pusat jalur lebar komuniti di kawasan pedalaman memberi kehidupan baru kepada penduduk, dan perkara itu diakui sendiri kira-kira 5,000 penduduk di Tenum Sabah apabila pusat jalur lebar komuniti diwujudkan di SK Telekom SK CBC di Kuala Tomani, Tenum Sabah. Wartawan Maria isik ke lokasi untuk melihat sendiri bagaimana masyarakat di sana memanfaatkan teknologi jalur lebar untuk urusan seharian dan meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Kita saksikan. Menggunakan teknologi canggih keluaran SK Telekom, sebuah syarikat telekomunikasi terkemuka Korea Selatan, pusat ini membolehkan penduduk Kuala Tomani menikmati liputan internet yang lebih pantas. Terletak kira-kira 40 km dari Pekan Tenom dan 180 km dari Kota Kinabalu, pusat ini menyediakan liputan 4G yang boleh diakses penduduk setempat dalam lingkungan jarak 1 km. Menurut pengurusnya, Devi Suril, pusat ini meningkatkan jaringan komunikasi dan internet bagi penduduk Kuala Tomani untuk mendapat akses perkhidmatan atas talian oleh kerajaan dan berhubung dengan saudara mara serta rakan taulan selain meningkatkan sosioekonomi.
Semua servis yang ada di sini adalah free. Ya. Dan juga kami ada sediakan servis seperti e-learning, e-commerce, e-health. Sebuah tenunan ni dan saya akan promosikan di luar sana yang sebelum ni saya buat di bahagian sini sajalah, sekitar kampung kan. Jadi bila kami dah belajar di sini, saya ingin memperluaskan lagi lah produk saya. Pusat ini juga menawarkan peluang pembelajaran baharu kepada pelajar sekolah. Murid lebih berminat belajar dengan menggunakan teknologi ini sebab murid tidak perlu melihat guru pada setiap masa. Jadi apa yang dia mau belajar, dia boleh buka komputer, buka software yang dibangunkan, boleh tengok mata pelajaran yang mereka minat dan boleh ulang kaji dengan senang sebab ada online tuition. Kalau di smartboard dia boleh tulis, terus itu tulisan boleh berubah dan kami boleh memahami. Kadang kalau guna tablet, dia boleh hantar tu soalan di tablet melalui guna smartboard. So lebih cepat lagi. Iya, lebih cepat, lebih senang. Perkhidmatan menyediakan pemeriksaan perubatan percuma kepada penduduk, seterusnya membolehkan mereka mendapat maklum balas klinikal segera. Secara am, projek ini memberi banyak manfaat kepada penduduk di Kuala Tomani. Kita mahu dalam negara kita ini tidak ada tempat yang rasa terpinggir kerana 3G tak ada, streaming pun tidak ada, mereka gelap gelita kerana tidak ada liputan. Dibuka Julai tahun lepas, pusat ini mendaftarkan keahlian seramai 1,277 orang. Walaupun nampak kecil, pelaksanaan pusat jalur lebar komuniti ini mempunyai matlamat yang penting dan bermakna dalam membangunkan negara ke arah status negara maju. Langkah ini dilihat dapat memberi lonjakan kepada penembusan jalur lebar di kawasan kampung dan luar bandar, seterusnya merapatkan jurang digital. Maria Isek, Kuala Tomani, Tainem, Sabah untuk RTM. Sementara itu, usaha penembusan jalur lebar terus dipertingkat di kawasan-kawasan luar bandar, umpamanya di Sik Kedah, bagi menangani masalah talian terputus. Kemudahan jalur lebar dipertingkatkan dan melalui usaha itu, Adun Jeneri Mahazir Abdul Hamid yakin semua 76 kampung di kawasan itu mempunyai kemudahan jalur lebar dengan kelajuan yang baik dan buat masa ini hanya 20 kampung dilengkapi kemudahan jalur lebar. Kita tempatkan pemancar di tempat-tempat strategik lah, macam di Dewan Wang Ramai, di Surau, dan sekarang ni kita ada menara SKMM yang masih lagi dalam proses percubaan pemancaran. Jadi kita harap benda ni akan dapat digunakan sepenuhnya. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui pada program My Singgah terbitan Kedah FM di Beris Jaya Sik baru-baru ini. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membantu merealisasikan permintaan golongan muda Teluk Intan yang mahukan kemudahan jalur lebar di kawasan itu dan komitmen disuarakan Menterinya Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Usaha memenuhi kemudahan itu penting supaya penduduknya tidak ketinggalan dari segi teknologi komunikasi dan multimedia. Syarikat pembekal perkhidmatan pula digesa meningkatkan pelbagai platform bagi meningkatkan mutu perkhidmatan mereka berdasarkan keperluan dan permintaan pengguna jalur lebar di negara ini, dan bagi mencapai matlamat itu, kerajaan akan menambah 1,000 menara telekomunikasi di seluruh negara sebagai langkah pertengahan bagi menampung keperluan pengguna. Datuk Seri Ahmad Sabri bagaimanapun turut menyatakan kekesalan terhadap pembekal perkhidmatan yang tidak memberi mutu perkhidmatan memuaskan kepada pelanggan. Memang sememangnya meminta supaya pihak MCMC melihat perkara ini secara serius, kerana kalau ada unsur-unsur mereka melakukan sesuatu yang memperdayakan rakyat ataupun unsur-unsur menipu,
menjanjikan khidmat yang baik tetapi tidak baik. Sebab itu sekarang ini kita meminta supaya pihak MCMC ataupun SKMM saya sebutkan tadi, mungkin di satu masa nanti kita akan membuatkan star rating kita supaya rakyat dapat pilih. Datuk Seri Ahmad Sabri menjelaskan demikian di Labuan baru-baru ini selepas merasmikan program Kenali ASEAN 2014. Baiklah saudara, memandangkan penggunaan telefon pintar dan gadget popular di kalangan masyarakat Malaysia adalah satu langkah yang tepat bagi kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi untuk kegunaan semua, dan pelbagai program sudah dan sedang dilakukan seperti yang terkini pelancaran satelit Miasat 3B hujung bulan ini. Selain projek pemasangan sistem kabel dasar laut gentian optik jalur lebar termoden Asia Pasifik di Cerating menghubungkan Malaysia dan Jepun yang dijangka siap menjelang Jun tahun depan. Baiklah saudara, sekali lagi kita bersama Puan Nur Akmal Syahminan dan beliau ialah pengarah kanan bahagian pengurusan jalur lebar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM di Tuduh. Baiklah Puan, dua projek yang dinyatakan tadi, Miasat 3B dan kabel dasar laut gentian optik, apa sebenarnya manfaat besar yang boleh ataupun yang bakal dinikmati oleh masyarakat nanti? Mengenai projek Miasat adalah merupakan satelit penyiaran yang mana melalui sistem satelit yang baru ini kita akan dapat daripada penaik tarafan perkhidmatan rumah ke rumah TV berbayar. So yang mana sekarang ini adalah merupakan kesinambungan kepada perkhidmatan Astro. Dan manakala mengenai kabel gentian optik dasar laut ni adalah untuk menambah atau menaik taraf kapasiti untuk kita mengakses kandungan-kandungan internet yang berada di luar negara. Jadi daripada segi pengalaman pengguna, dia akan merasakan akses kepada internet itu akan lebih laju dan lebih berkualiti. Okey. Puan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri sebagai berkata Malaysia bukan sahaja sekadar mahukan penembusan perkhidmatan internet 100% tetapi turut menyasarkan peningkatan kualiti perkhidmatan berkenaan terutamanya di kawasan bandar. Jadi, berapakah kadar kelajuan internet pada waktu ini? Tahap kelajuan internet dia adalah bergantung kepada langganan, pakej langganan. Jadi mengikut tawaran yang ditawarkan oleh, mengikut jenis kategori pakej yang ditawarkan oleh pemberi perkhidmatan kita, ada yang serendah 1 megabit per second, ada yang sampai 100 megabit per second. Namun bagi kelajuan yang lebih tinggi umpamanya yang melebihi 10 megabit per second ini tidak menyeluruh, dia berada di kawasan-kawasan yang berekonomi impak tinggi. So buat masa ini daripada segi kelajuan pengguna boleh memilih harga pakej mengikut kemampuan mereka. Jadi banyak pilihan yang diberikan kepada pengguna memilih. Jadi walau bagaimanapun kita telah menetapkan satu sasaran di mana kawasan-kawasan bandar utama dan ibu-ibu negeri kita akan mensasarkan untuk mencapai kelajuan 100 megabit per second pada hujung tahun ini. Dan untuk kawasan pinggir bandar, kita cuba menaik tarafkan kelajuan antara 20 hingga ke 50 megabit per second untuk pengguna di kawasan pinggir bandar. Dan seterusnya kalau mengikut kepada sasaran yang ditetapkan oleh satu kajian untuk negara-negara ASEAN, setiap pengguna internet akan memerlukan lebih kurang 50 megabit per second untuk dalam masa 3 tahun ini untuk mereka menggunakan apa-apa sahaja perkhidmatan aplikasi di atas talian. Jadi kerajaan melalui projek-projek yang diumumkan di bawah bajet 2014 tu sebenarnya mensasar, bertujuan untuk mencapai sasaran. Dan mungkin akan dicapai pada akhir tahun ini. Okey. Baik, kita sedar bahawa tumpuan inisiatif jalur lebar ini adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pengguna dan ia selaras dengan langkah yang pernah disuarakan kerajaan untuk meningkatkan kadar kelajuan yang seperti Puan katakan tadi kepada 40 hingga 50 megabyte sesaat menjelang tahun 2020. Jadi, adakah masyarakat kita secara keseluruhannya sudah bersedia ke arah itu dan mengapakah masyarakat memerlukannya? Jika kita lihat melalui statistik yang kita ada sekarang adalah satu angka yang amat bukan memeranjatkan. Kita mempunyai
19 juta pengguna internet ya. Dan kalau kita tengok daripada pengguna Facebook je kita ada lebih daripada 13 juta. Dan angka ni menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mahukan internet ni. Tapi di sebalik kemahuan mereka menggunakan internet, kita perlu juga menyedarkan apakah yang mereka perlu buat dengan internet. Kita rasakan bahawa internet ini adalah perlu untuk kita membuat sesuatu aktiviti yang boleh menyumbang kepada sosioekonomi seseorang. Jadi kita tidak mahu rakyat Malaysia menggunakan internet sekadar untuk bersosial, bernetworking ataupun menonton filem-filem ataupun apa saja. Tapi kita mahu rakyat Malaysia sedar bahawa internet ini boleh digunakan secara positif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan taraf ekonomi melalui perniagaan atas talian dan juga meningkatkan interaktif dengan pihak kerajaan ya, daripada segi perkhidmatan atas talian yang ditawarkan oleh kerajaan. So adalah menjadi harapan kerajaan supaya internet ini digunakan untuk tujuan ekonomi ya, supaya negara kita, sasaran kita untuk mencapai negara maju ya pada tahun 2020 ini dapat direalisasikan. Dan satu wadahnya adalah melalui menjalankan perniagaan secara atas talian. Ya, jadi ini berhubung usaha meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan jalur lebar seperti yang saya katakan tadi, bahawa mungkin orang kata apa, mungkin para belia dan remaja mungkin teruja dan setengah orang kata ibu bapa agak agak berhati-hati dengan ataupun agak berjaga-jaga dengan kemudahan jalur lebar. Mungkin mereka masih belum memahami kemudahan ataupun dari segi positifnya penggunaan jalur lebar. Jadi mungkin dari pemberi komen. Daripada segi ibu bapa, memang kita tidak nafikan setiap aktiviti anak kita perlu ada rasa ragu ya tentang apa yang mereka lakukan bila mereka melayari internet. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk melihat ya apa yang anak mereka gunakan internet, maupun anak-anak itu masih di peringkat sekolah ataupun sudah pun remaja ya ataupun belajar di universiti. Jadi kita rasakan banyak program-program ya kesedaran mengenai internet ni, bagaimana kita harus menjaga tata cara di atas talian dan juga tentang kandungan-kandungan boleh diakses. Ibu bapa mainkan peranan selain dari memerhatikan aktiviti anak-anak ini, ada juga teknologi-teknologi yang boleh ibu bapa gunakan ataupun perkhidmatan untuk menyekat kandungan-kandungan yang sepatutnya tidak diakses oleh kanak-kanak. Jadi semua platform itu kita ada program kesedaran yang mana kita akan terangkan kepada ibu bapa, dan apa yang penting adalah pendidikan kepada pengguna internet itu sendiri. Hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat membezakan apa yang baik, apa yang buruk. So mereka boleh kenal perkara ini baik untuk dilihat dan perkara ini tidak baik. Jadi harapan kami ibu bapa juga memainkan peranan. Okey. Bagaimana dengan kalangan pekerja itu sendiri? Mungkin penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Mungkin ada juga kes seperti itu. Ada sekarang ini contohnya ya, kegunaan Facebook dibuka di kebanyakan jabatan-jabatan dan juga di syarikat-syarikat. Ada pengguna yang ada pekerja ya yang menggunakan medan Facebook ataupun media sosial ini semata-mata untuk bersosial, tanpa mereka memikirkan bahawa ini adalah satu sumber kerajaan sediakan. Sebenarnya bukan semua penggunaan Facebook itu tidak baik. Cuma daripada segi tanggungjawab ya, etika seorang pekerja itu, mereka perlu sedar bila mereka bekerja, mereka bertanggungjawab untuk memenuhi tanggungjawab mereka di pejabat. Jadi contohnya pembukaan akaun Facebook di pejabat adalah untuk mereka berinteraktif dengan pelanggan ya, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dan bukan tujuan untuk bersosial. Jadi etika kerja ini, kalau dulu kita mempunyai etika kerja tanpa ada media sosial, tapi hari ini media sosial adalah antara satu elemen yang perlu kita masukkan dalam etika setiap pekerja itu.
Jadi sebenarnya segala kemudahan diberikan, kita haruslah orang kata menilai sendiri baik dan buruk sesuatu perkara tersebut. Baik, mengenai kejayaan projek ini juga tidak dapat dinafikan akan memberi kesan secara langsung kepada peningkatan aktiviti ICT dan pertumbuhan ekonomi, dan ia membawa manfaat yang besar bukan sahaja kepada pelanggan individu dan juga syarikat-syarikat perniagaan, tetapi ada juga kepada kepada negara keseluruhannya. Ini juga penting untuk pembangunan nasional kerana ia memberi kesan kepada secara langsung kepada peningkatan produktiviti. Jadi aktiviti ICT ini dan pertumbuhan menyeluruh ekonomi negara kita. Mungkin Puan boleh komen sikit. Kita mensasarkan ya, kalau daripada agenda transformasi negara, kita ada program transformasi ekonomi ya, yang mana objektif program transformasi ekonomi adalah untuk mencapai objektif Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Jadi kita mempunyai sasaran tertentu seperti kita perlu mencapai pendapatan isi rumah sekurang-kurangnya 15 US dollar ataupun bersamaan dengan 48,000, yang mana kita mencapaikan setiap isi rumah sekurang-kurangnya pendapatan mereka adalah lebih dalam lingkungan 4,000. Itu adalah satu ukuran ya, kayu ukur kita telah pun mencapai status negara maju. Jadi daripada segi penggunaan ICT jalur lebar ini, kita ada program-program yang mana kita mensasarkan anjakan pendapatan isi rumah ni ke arah mencapai RM4,000 ya, untuk setiap isi rumah pada setiap bulan. Jadi program-program pembangunan ekonomi seperti 2 tahun yang lepas, kita bermula dengan program seperti Get Mission Business Online, yang mana kita membantu usahawan-usahawan yang mempunyai produk-produk untuk dipasarkan secara atas talian. So pada mulanya kita bantu daripada segi mereka untuk membangunkan laman web ya, yang mana mereka boleh pasarkan produk mereka. Dan tahun lepas di bawah bajet 2013 sebenarnya kita telah melaksanakan satu program yang kita memberi bantuan RM1,000 kepada setiap pengusaha ya, yang ingin memasarkan produk mereka secara atas talian, dan kita bantu mereka dari segi bagaimana mereka harus membangunkan laman web dan menjalankan perniagaan secara atas talian. So semua itu adalah ke arah untuk kita mencapai satu impact ya daripada segi ekonomi. Saya tertarik dengan Puan katakan tadi perniagaan atas talian. Saya sekarang ni di mana-mana saja perniagaan atas talian itu memberi keuntungan atau sambutan yang hangat daripada masyarakat, daripada kita pergi ke kedai untuk membeli sesuatu barang. Jadi saya memang, sebab saya secara peribadi memang suka shopping ataupun belanja di atas talian, kerana ya agak memudahkan juga ya, dan ini juga orang kata meningkatkan taraf ekonomi. Dan saya dapati kalangan yang mereka yang mengadakan perniagaan atas talian adalah suri rumah ataupun yang bermula sebagai pendapatan sampingan. Jadi Puan mungkin boleh komen, mungkin ada Puan melalui pengalaman sendiri bagaimana atas talian di kalangan para wanita ataupun suri rumah yang mahu mendapatkan pendapatan lebih daripada makan gaji dan sebagainya. Kerana melalui perniagaan atas talian ya, pasaran itu lagi meluas ya. Kalau dulu kita ambil contoh ya, kalau seorang si rumah ni yang pandai buat kek kan, dia mungkin menjual melalui jiran-jiran atau kawan-kawan dia kenal di sekitar kawasan perumahan dia. Tapi bila dia pasarkan kek dia secara atas talian, dia akan mendapat pesanan daripada seluruh negara. Cuma cabaran untuk dia adalah untuk mengantar ya pesanan-pesanan ini yang berada di sana. Tapi kita juga mempunyai sistem sokongan seperti Pos Malaysia yang mempunyai pakej-pakej untuk usahawan atas talian ini untuk menghantar pesanan mereka melalui kaedah pos aju ataupun mana-mana perkhidmatan ya pos. Jadi memang tidak dinafikan dengan adanya talian perniagaan atas talian ni, pasaran memang meluas dan rezeki memang berlipat kali ganda. Dan kalau saya boleh quote satu cerita benar di Sabah tentang usahawan rumpai laut ya, yang mana beliau pada asalnya hanya mendapat RM450 sahaja. So dengan dia membuka satu laman sesawang untuk memasarkan hasil rumpai laut ini, beliau mendapat pendapatan sehingga RM20,000 sebulan.
Jadi pasaran dia bukan sahaja di Sabah, pergi ke Semenanjung, pergi ke Jepun dan juga ke luar negara. Jadi luasnya peluang berniaga di atas talian ni, dan dengan adanya bantuan daripada agensi-agensi lain, memang tidak mustahil taraf ekonomi seseorang tu boleh kita tingkatkan. Okey, baiklah Puan, kita akan sambung lepas ni. Mungkin saya ada 2-3 lagi soalan untuk Puan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membantu merealisasikan permintaan golongan muda terlitan yang mahukan kemudahan jalur lebar di kawasan itu. Komitmen disuarakan Menterinya Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Menurut beliau, usaha memenuhi kemudahan itu penting supaya penduduknya tidak ketinggalan dari segi teknologi komunikasi dan maklumat. Sebarang usaha untuk memberikan kemudahan broadband pada masyarakat itu adalah satu perkara yang baik. Dan banyak orang mempunyai persepsi bahawa untuk memberikan kemudahan broadband itu adalah tugas kerajaan persekutuan. Ya, salah. Kerana kalau kita lihat di dalam model yang dibuat banyak negara lain, selain daripada saya tak akui bahawa kerajaan pusat mesti ada dasar yang baik, peranan syarikat-syarikat pembekal perkhidmatan seperti TM, Maxis, Celcom dan sebagainya pun mesti baik. Tetapi yang paling penting sekali ialah persiapan di peringkat majlis tempatan ataupun kerajaan tempatan. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap permintaan generasi muda Teluk Intan yang mahu lebih banyak peluang pekerjaan dan kemudahan jalur lebar diperluas di seluruh kawasan itu. Datuk Seri Ahmad Sabri ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Media PRK di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Teluk Intan. Perkembangan jalur lebar yang dinikmati masyarakat ketika ini adalah hasil daripada kemajuan teknologi dan sebagai penghargaan sambutan Hari Telekomunikasi Sedunia diadakan setiap tahun bagi memperingati penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU pada tahun 1865. Bertemakan jalur lebar untuk pembangunan mampan, majlis sambutannya di Malaysia akan diadakan pada 24 Mei ini di Kota Kinabalu, Sabah. Pelancarannya dijadual disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Selaras dengan tema tahun ini, Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia CFM diadakan bagi menerangkan mengenai isu berkaitan kelajuan jalur lebar di Malaysia. Ia juga sebagai mengupas lanskip jalur lebar Malaysia dan menonjolkan isu-isu penting berkaitan dengan pengguna dalam perkara berkaitan telekomunikasi dan multimedia. Setiap tahun, tarikh 17 Mei di seluruh dunia adalah tarikh penting yang menandakan penubuhan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa, dan bagi memperingati tarikh itu, negara kita tidak ketinggalan menyambutnya, dan tahun ini kemuncak sambutan diadakan pada 24 Mei di Kota Kinabalu, Sabah. Dan untuk mengetahui sambutan ataupun perancangan yang bakal diadakan pada 24 Mei ini, kita akan bersama sekali lagi Puan Nur Akmal Syahmilan. Jadi Puan, semua sedia maklum bahawa sambutan kemuncak bakal diadakan pada 24 Mei di Kota Kinabalu, Sabah. Mungkin Puan ada perincian yang boleh dikongsikan. Secara terpincinya dia akan diadakan di lintasan Dia Suka Kota Kinabalu, dan akan dirasmikan oleh YB Menteri kita Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Dan di antara pengisian program adalah kita akan ada pameran, dan kita ada juga acara seperti program kesedaran Kita akan adakan penerangan bagaimana internet ini harus dimanfaat. Jadi kita ada promosi penggunaan perkhidmatan kerajaan secara atas talian. Kita ada juga pertandingan mewarna untuk kanak-kanak Semuanya kita lakukan secara atas talian yang mana internet boleh dimanfaatkan. Jadi saya juga menyeru kepada rakyat Sabah khususnya datanglah beramai-ramai untuk sama-sama meraihkan sambutan ini, dan juga secara amnya rakyat Malaysia yang mampu untuk pergi ke Sabah boleh sama-sama untuk menyertai. Okey. Jadi mengapa negeri Sabah yang dipilih? Secara ringkas. Secara ringkas, negeri Sabah ni kita rasakan adalah satu kawasan pertumbuhan yang kita lihat banyak peluang-peluang untuk diterokai, dan dalam
masa 5 tahun kebelakangan ini, kerajaan juga telah memperuntukkan sejumlah yang besar, peruntukan kewangan yang besar bagi membangunkan infrastruktur jalur lebar di Sabah. Jadi kita merasakan tumpuan untuk datang ke negeri Sabah ni dengan pelbagai sumber-sumber yang boleh kita majukan menggunakan ICT. Jadi Sabah adalah merupakan satu pilihan yang agak kita utamakanlah pada tahun ini. Okey. Jadi tema sambutan tahun ini ialah jalur lebar untuk pembangunan mampan. Kenapa tema itu yang dipilih dan relevannya dengan situasi semasa pencapaian jalur lebar sekarang? Yang seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mahu jalur lebar ini digunakan semata-mata untuk berhibur, bersosial, tapi kita mahu jalur lebar ini dimanfaatkan yang mana ia akan merealisasikan pembangunan daripada segi ekonomi dan sosioekonomi rakyat. Jadi kita katakan jalur lebar ini harus terus lestari dengan apa-apa sahaja aktiviti masa kini, especially dalam terutamanya dalam pembangunan ekonomi lah. Okay. Mungkin itu yang disebabkan digunakan tema sambutan tahun itu, jalur lebar untuk pembangunan mampan. Puan. Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih sekali lagi bersama dengan Nur Akmal, Puan Nur Akmal Shah Minan, dan setakat ini pertemuan kita pada petang ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.